Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukuran kepada Allah pada malam ini yang kesempatan memberikan lagi sekali peluang untuk kita meneruskan kehidupan, untuk menjejuk tanah menuai benih agar kita membawa pulang ke negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala, iaitu amalan salih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya digantikan tempat Ustaz Abdullah Lahiri. Mana? Abdullah Mahmud. InsyaAllah tuan-tuan. Dan malam ini saya akan ganti tempatnya, dan tazkirah yang ingin saya bawakan iaitu tajuk berkaitan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang telah berada bulan Syawal pun sudah habis, dan kita telah masuk zaman yang begitu singkat, pejam cilik dan dekat habis setahun dah tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baju kita sekarang telah tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena beruntung kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan ditimpakan bala seperti mana umat-umat yang terdahulu. Dan juga saya terlupa, minta maaf, saya dah tahu sikit dululah. Saya berasal dari Sembilan Darul Khusus. Ada orang Negeri tak sini? Ada orang Negeri lagi boleh sembahlah. Pelda Balong Limau. Sekarang ni saya menetap di Pulim, Taman Mansano. Setelah Taman Selasih tu. Sebelum ni saya duduk menetap di Paling Panjang. Saya bertalaki mengaji kitab-kitab lama Pondok Lanai. Tapi tak dalam bersama dengan Dr. Umar Mahmudi. Saya kelapik lama. Saya lapik baru tahun 2007, 2008, 2009 lebih. Macam tu tuan. Alhamdulillah, kata lelaki mengaji kitab di Panjang Pondok Lanai hampir 8 tahun. Alhamdulillah tuan. Dan juga kata lelaki mengaji kitab tauhid, fiqh dengan Tuhu Wajib Salim Sik. Tuan-tuan, alhamdulillah tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu yang pertamanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lemah supaya tidak sombong. Jangan ego, jangan ada sifat takabur dalam diri. Tapi hari ini umat Islam, Melayu Islam, dalam pasport elok dah, nama Islam dah, tapi bila ilmu tidak ada pengisian ilmu rohani dalam diri, belagak sombong, ego, takabur, habis semua. Dia berlaku dapat kat dia, tuan. Akulah dan berlaku semua tu. Tuan. Macam saya lah. Ni kita kongsi tuan. Masa saya nak pergi belajar pondok dulu, saya duduk kosan Pelda. Kosan Pelda ni faham-faham lah tuan-tuan. Semua bakat jahil-jahil murakab habis. Tuan-tuan, jahil-jahil murakab habis. Tunjuk pandai habis.
Dia boleh tanya pergi mengaji pondok besok, dia nak tanya kau masa depan ada apa. Tuan-tuan, orang Melayu kita ni dia nak tanya orang pergi di pondok masa depan ada apa. Anak orang lain ada pergi mengaji masuk universiti, berjaya ada kereta pula esok. Dia dah berjaya ada kereta, kahwin ada anak apa semua. Kau mengaji pondok ni ada kau masa depan. Tuan-tuan, orang kita bila ilmu tak ada pengisian ilmu rohani Allah Subhanahu wa taala, habis rosak akidah kata Allah. Tuan-tuan, masa tu saya pun budak lagi, tak apa nak cerdik, umur 3 bulan 4 bulan tak apa, dan ilmu tak mantap, tunggu masuk. Dan mantap ilmu dia bantai kembali, tunggulah. Bila tak apalah dengan kita mengaji dengan kehendak Allah, kita berjaya sampai kenara tadi, tuan-tuan, kita balik balik Negeri Sembilan. Orang yang bertanya tu, dia tanya kita balik, dan tengok kau sihat pula duduk pondok ni. Sihat lah kecil oi. Dan duduk pondok sana tu bukannya main masak-masak, di pondok ni kena faham betul-betul. Dia mengaji pondok tu bukan minta darah pasir, minta darah rumput tu. Oh tu kau, ya Allah, faham betul-betul. Pakcik cakap macam tu, habis akidah tu. Mengaji bagi faham, tak laki dengan tu buku. Jangan ikut dah dia cakap. Mengaji, oh tu kau hampir tu. Dan orang kita apa ni, bila tak ada pengesan ilmu rohani, maka habis rosak, sombong, ego, takabur, dialah belakang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kita lemah, jangan sombong, jangan duduk ego. Allah bagikan hang sebagai tim pengurusi masjid, pengurusi surau, apa semua jawatan tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Daklah jalankan dengan sebaik mungkin. Hari ini setengah tempat masjid tak berfungsi langsung, tuan-tuan. Tunggu sedih, tak jalan. Yang mana tu imam kedeput Haji Bakil panggil ustaz sekali lagi, membazir duit, berhabiskan duit berapa, cukup bayar bil apilatek, cukup je lah. Jangan panggil ustaz apa tak boleh, membazir duit berapa. Ni tuan-tuan. Bila dah macam tu punya keadaan, Allah mai datangkan bala musibah. Bila anak karya bakat jahil tentang fiqah, ada apa semua berlaku ke tempat tuan. Tu imam jadi imam, dia terbentur, batu keluar, batu yang tengah-tengah tu pun jawab, ni nak kena sambung pun. Boleh tanya tuan, jangan berlaku macam ni. Ni kita ambil sampai kongsi intibar tuan. Dia boleh tanya lagi tu. Tu imam dah terbentur pula, dia bertanya ni nak kena sambung pun, nak sambung. Terkekeh imam tu pula keluar tuan, sakit pun. La ilaha illallah, habis rosak tuan. Bakat jahil belakang. Bila tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, tambah dengan manusia, tak ada pula lah segan silu tuan. Anak kena tangkap alwat, tak ada takutlah segan silu, boleh sembang santai macam tu lah. Ni orang belagak, sombong, ego ni tuan. Bila ilmu tidak ada, dengan peringatan daripada Allah, tazkirahnya, kuliah bulanan ni, daripada muda sampai ke tua, tak pernah langsung main ke surau, main ke masjid. Lahirnya sifat sombong, sifat ego, takabur, ujub. Allah tuan-tuan, jangan ada bagi diri kita tuan-tuan. Anak kalau tangkap kaluan minahai dan datang rumah kau ni bukan apa, dia nak jemput makan kedurinya awak. Anak dia kalau tangkap kaluan kau ni kat kota, dia nak buat keduri kenapa ni? Oh tu kau lagi lah, anak dia lagi lah kat belakang yang maya kat blok lama tu kena tangkap yang marah. Sebentar lah kita. Oh tu macam tu tuan-tuan. Allah. Ni masyarakat kita hari ni tak malu dah, tak ada rasa takut dah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul. Tu bala datang daripada Allah Subhanahu wa taala satu demi satu. Fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ketimbun untuk fitnah yang begitu besar di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa taala satu demi satu tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kita ni habis rosak akidah tuan. Tambah pula raya baru ini tuan. Seorang pakcik kepala kopiah atas kepalanya tuan, pengurusi masjid. Saya pergi rumah dia,
dia mempunyai anak jantan, anak lelaki 2 orang tu. Anak dia tu kawan dengan dia tak kahwin lagi. Tuan-tuan, dia tahu dia anak lelaki 2 orang tu. Seorang dah kahwin dah, tinggal seorang lagi lah. Yang musuh ni masuk ada anak dara. Dan bertanya lah, pakcik, ni anak dara ni siapa ni, bakal menantu tu? Dah ada ikatan ke apa? Belum. Tuan-tuan, tu kursi masjid kompiah atas kepala bang, tak tinggal. Allah, dia pasal apa pakcik duk cium-cium kepala-kepala ni air raya ni tuan. Mana boleh macam ni, haram ni, tak boleh ni, tak ada kata apa-apa. Kalau nak cium apa, bakal menantu, kahwin tuan dengan anak pakcik ni. Oh, tukar dia tu. Tukar. Dah berapa kali posan dah. Tak faham itu dah. Bukan tak faham, buat wek tak faham. Tuan-tuan, siapa dia ni? Apa pak tu? OKU. Cek-cek OKU tu. Faham tak ni? Kan? Oh, faham dia tu. Opak berdengung faham tak? Orang tu rubah. Masjid nak ada macam ni tuan-tuan, Allah payah sungguh. Nak tengok kuliah bulanan penuh macam Malik, tuan-tuan ni tak ada langsung. Tuan Imam kedekut payah. Tuan-tuan, sekali dengan malam pengusin. Tak ada lah tuan-tuan. Dia kata masjid kabitkan borek ke apa. Yang ada ni pertandingan masjid tercantik. Itu ada lah. Ada orang tu sujud terpampang depan Tuhan. Elok dia tuan-tuan. Tandingan masjid tercantik tuan-tuan. Orang salurkan duit sumbangan daripada anak karya, selalu panggil ustaz-ustaz. Kita tak mau tuan-tuan, belagak, sombong, ego, tunjuk dia pandai belaka sekali dengan Tok Imam, kali timbangan kursi tuan-tuan. Dia berlaku orang masyarakat kita hari ni, dia ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keduanya, mereka dijadikan kecil supaya tidak membazir. Mereka dijadikan kecil supaya tidak membazir daripada segi makanan dan pakaian. Itu yang kedua, keistimewaan yang ada kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hari ini, segi pakaian dan banyak pakaian yang kita ada tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita. Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau sekiranya kamu syukur, aku akan tambahkan nikmat. Kalau sekiranya kamu kufur, maka azabnya begitu pedih. Ya? Apa banyak baju yang kita ada, kita guna atau tidak, Allah akan bagi. Allah berikan kereta baru, Allah berikan apa semua yang ada dekat harta milik kita, kita guna tak sebaik mungkin, kita jaga ke tidak? Allah akan tanya tuan-tuan. Dapat kereta baru, Allah jaga ke? Allah, kita jaga ke tidak? Allah akan tanya satu demi satu tuan-tuan. Baju banyak dalam almari, dengan kopiah, dengan plakatnya, guna ke tidak? Kalau tak guna, kita infakkan, kita bagikan kepada fakir miskin tuan-tuan. Sedekah kepada orang yang memerlukan. Allah akan tanya satu demi satu tuan-tuan. Dan juga nak sedekah itu dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Darul Nafis, kitab Sirrus Salikin, banyak lagi kitab menyatakan orang yang mendapat aras bawah daripada Allah, Allah mendapat aras lindungan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah hamba Allah apabila dia bersedekah dalam keadaan senyap. Dia bersedekah senyap, dia tak abak kepada orang. Senyap-senyap je lah. Itu Allah paling suka. Tapi nak sedekah, nak abak kepada orang, nak bagi tahu kepada kawannya, dalam hati kena jaga. Ya Allah, aku sedekah ni qasadkan dalam hati, zahir dan batin semata-mata lillahi ta'ala, mendapat syafaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bagi ada riak, jangan bagi ada ujub, tuan-tuan. Saya dan berjumpa dengan anak murid untuk kenali. Untuk kenali dekat Kuala Terengganu. Dan ni tak ada lagi tuan-tuan. Tak ada lagi. Dah umur dia dalam 90 dah terlantar. Masa tu saya duduk belajar lagi. Saya pergi dia, saya ambil azimat. Tujuan saya pergi dia nak ambil azimat kata-kata buah mutiara dia tu. Guru, ni cucu datang ni nak minta kosan sikit. Apa yang sepatutnya cucu balik bawa pulang nanti untuk belajar nanti ni. Tuan-tuan, anak murid untuk kenali pun orang yang karamah tuan-tuan.
mengaji kitab daripada awal kitab sampai habis lamat kitab ni tuan-tuan. Dia bosan masa kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah bersih seperti kain putih. Esok bila diri kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dalam keadaan fitrah bersih, zahir dan batin. Jangan bagi ada sifat wujud, sifat takabur, bangga diri, jangan bagi ada dekat dalam diri. Ada dalam diri macam tu, takut Allah Subhanahu wa taala akan marah kita. Allah akan marah kita. Walaupun kita pak lepai, pak haji apa sekalipun, ada sifat takabur, ada sifat wujud sombong diri, dia tidak akan mendapat naungan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul. Dan dengar-dengar, ui bro, dia cakap dengan kawan saya ni makan dalam ayat ni. Kawan saya pun dengar, dia lelek air mata. Kawan pun baru nak berubah masuk pondok tuan-tuan. Selama ni duk haru biru tak tahu. Dia nak berubah dapat ni. Orang sufi kata ni makan dalam ayat ni. Allah betul-betul. Ni jangan bagi ada sifat takabur, sifat wujud. Hang hebat tambah mana sekalipun, hendaklah merendahkan diri ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hang kaya ke, hang cikgu ke, hang doktor ke, bila hang ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hang warok, hang tawadhu, dia ini akan mendapat naungan rahmat, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada kitab menyatakan yang dikatakan hamba Allah tu ialah hidup dekat muka bumi ini jangan sekali-kali kita iktiraf. Apa tu dia iktiraf? Iaitu kita komplain atas kejadian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan iktiraf. Contoh mana? Macam musim hujan. Oi, hujan pula dah dia kata. Dia komplain tu. Ni dia tak pasal-pasal dia nak kena naik kereta pergi kojor ni. Selama dia kalau panas ke sodak dia pergi kojor ni motor. Ni minyak dah naik dah ni apa semua dah naik poning kepala dia dah hujan pula dah sampai pagi tengah hari potang siang malam. Ui, jenuh macam ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala marah. Walaupun segi zahir kita tak nampak, sebaliknya dalam kitab yang mengatakan kitab-kitab Turan, ulama-ulama bagi tahu, doktor bagi tahu, Allah marah. Selagi dia tak taubat, dia tak insaf betul-betul, dia tak mengaji, dia tak faham tentang ilmu ni, tak mau menuntut, tak mau mengaji, cari guru, cari ustaz. Selagi dia tak faham tuan-tuan, dia tak cari orang tanya bertanya, dia tidak akan mendapat rahmat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah ujikan bala kepada ahli keluarga dia. Allah uji, itu menunjukkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup dekat dunia tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hidup sentiasa diuji, itu menunjukkan dia ni rahmat Allah sayang dia tuan-tuan. Dalam kitab-kitab Surah, kitab-kitab kuning menyatakan tuan-tuan, nak kita macam tu tuan-tuan. Hidup dekat dunia jangan rajin iktiraf, tak puas hati atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Orang nak melaksanakan hukum-hukum Allah, jangan cik pasal ekor ni mana-mana pula nak melaksana hukum-hukum ni pasal apa ni. Masyarakat hara kau jangan, dia kata ni tu orang kita ni tuan-tuan tak puas hati. Nak melaksanakan hukum Allah, dia lebih daripada Tuhan pula dia. Allah tuan-tuan, ni orang yang berlagak sombong, ego, samihna wa asaina. Telinga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, berpaling kami dengar dan kami berpaling. Yakfilah. Tunggu dan dapat duit kelebut SP so kemudian pergi ke surau, tunggu dan dapat duit pencen so kemudian pergi ke masjid. Ni dan tak ada masa lagi, so tak sampai nyahan. Kau nak pergi, kau pergilah, kubur masing-masing, dia kata. Tuan-tuan, dia orang kita hari ni sombong, ego, takabur. Suruh tak sampai, tak ada masuk berlaku.
daripada muda sampai ketua, alasan tak ada masa tu lah. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar dan melihat. Baik, kau kata kau tak ada masa, baik, aku tak ada bagi kau tak ada masa tu, tak ada masa tu, tak ada tu, nak sangat alasan dia kata tak ada masa, tak ada, Allah bagi tak ada langsung. Ni orang kita ni daripada muda sampai ketua tak pernah langsung jejak kaki main masjid, main ke surau. Tuan-tuan, Allah tuan-tuan, takut tuan-tuan, selagi dia tak bertaubat, tak insaf, nasuha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan mendapat rahmat, jaminan syurga jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling sedih hari ini orang kita makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dengan agama Islam Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Nabi diingatkan kita ummati ummati sampai meleleh air mata dia semata-mata ingat pada apa? Ingat kat kita hari ini tuan-tuan. Tapi umat di hari ini tak ingat kepada Nabi. Allah tuan-tuan, tak ingat kepada Nabi. Suami rajin pergi ke masjid, anak kat rumah dogel macam pontianak, tak pakai tudung aurat, tak tutup tudung tuan. Laku hari ni. Pergi ke surau rajin, anak bini tak tutup aurat, laku tuan-tuan hari ni. Saya nampak seorang hamba Allah, saya tak abak lah pasal dulu ke pasal parlimen tu, kat Kodak jugalah tuan-tuan yang berlaku ni. Dia ni rajin pergi ke surau. Tengok dia, dah hari ni nampak tak lengkap ni, buat semayang ni, kan dia ini minta je tak tinggal dalam hati saya. Tengok tu dia punya bini dia dokai keluar macam tak tutup tudung. Allah tuan-tuan, ni macam mana cerita ni? Semayang mungkin dia kata menantap dia janji dia lopeh sudah kan. Mungkin dia kata macam tu, janji dia lopeh sudah. Jangan yang kita ya Allah lantikkan sebagai amanah ketua keluarga, suami tak berani nak tegur anak dan isteri dia menutup aurat, anak sekiranya anak perempuan dia tak berani nak tegur, amalan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan main-main, amalan tak diterima. Sembahyang tara mana lah, sedekah tara mana lah, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiganya umur mereka umat Nabi, umur mereka dijadikan pendek supaya tidak banyak melakukan dosa. Umur mereka kita dijadikan pendek agar tidak banyak melakukan dosa. Allah berikan telinga, Allah berikan mata, Allah berikan semua anggota tubuh badan kita, hendaklah kita cari mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaki kita rajin pergi ke tempat maksiat, telinga dia mendengar tempat maksiat, mata dia tengok tempat maksiat, telinga mata itu tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, tambah pula sekiranya dia ketua keluarga, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu demi satu. Hang beritahu kat bini hang tentang ilmu, hang beritahu tak ilmu tak dekat anak kau ni, tak beritahu. Padahal dia masuk syurga lah, Allah tak izin. Sebab apa? Dia tak beritahu, dia tak selamatkan anak dan isterinya untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak izin, dilempar terus masuk di lembah jahanam Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu yang kita takut tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan yang keempatnya, mereka dijadikan fakir supaya ringan hisab mereka di akhirat kelak. Tuan-tuan, kita dijadikan fakir, tak kaya mana, ucapkan Alhamdulillah. Allah bagikan apa yang ada, Alhamdulillah. Jangan berbungut seperti mana saya abang tadi tu, iktiraf, komplain atas kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagikan wala apa semua musibah, Alhamdulillah. Lapang dada, jangan berbungut tuan-tuan. Itu yang kita nak apa? Nak mendapat keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu untuk guru ulama-ulama dulu, dia orang cilik-cilik bangun pagi, dia cek apakah dosa dia buat pagi ni. Kalau dia mumpat, dia tulis dekat dinding-dinding pintu, dinding rumah dia. Oh, pagi ni
ni dia mengumpat, pagi dia tuan orang dulu-dulu. Dia mengaji kuat tapi dia amal lebih. Orang dulu-dulu. Tujuan dia untuk apa? Untuk dia muhasabah. Untuk dia muhasabah, untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saling melatihkan diri, mujahadah. Orang dulu-dulu kita banyak bertadabur. Dia mujahadah tu kan. Dia niat dalam hati, aku niat hari ni aku nak solat tahajud. Macam kita banyak terkejut kan? Aku nak solat tahajud sampai bertekalan, sampai tempoh tua tu. Orang dulu-dulu tu kan. Tujuan tu apa? Nak dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Bila nak buat amal ibadat, apa sekalipun dengan solat tahajud ke apa sunat, kena jaga. Niat tu kena jaga. Setengah orang dia nak buat amal ibadat solat tahajud dia kehebat, biar orang tengok dia hebat sikit. Tu kan. Niat tu kena jaga. Dia main sifat ujub dia. Nampak dia main sifat ujub dia. Aku ni hebat ni, solat tahajud tak tinggal ni. Dia ni memang lingkup tu tak pernah langsung. Tengok rupa pun tak ada sorry langsung. Tapi syaitan pun rasa mijik tu. Dia tengok pula dia lagi solat tahajud. Dia rupa pun sorry ni. Padahal dia kena tipu dari syaitan tu. Tuan-tuan, kena jaga. Minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, aku buat amal ibadat ni, teguh kata apa? Semata-mata lillahi ta'ala, mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita nak. Mendapat apa? Mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Pokok-pokok tumbuhan, binatang-binatang dia kenal orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Kalau pokok-pokok tumbuhan binatang-binatang boleh cakap, mampir kita atau boleh buat kocok kita, tuan-tuan. Betul. Pokok baik pagi pergi motong batang, pokok batang bercakap, mayanglah dulu, ni tak semayang apa tahu ni. Lebih tahu daripada lembu ni. Mayanglah dulu. Lepas subuh lagi main lah menori kotak. Bakat balik kita bukan macam tu lah. Pergi nuai padi, pokok padi bercakap, ni nuai kan ni mayang pun tidak ni. Bakat balik macam tu, tuan-tuan. Kalau dengan izin Allah lah. Kalau Allah izin pokok-pokok datang dia cakap, mampir kita tak jauh pada tuan-tuan. Allah tak izin dia. Tapi apa? Daripada Nabi Muhammad SAW, ya Allah, jangan kalau timpukan bala kepada umat-umatku akan datang, ya Allah. Umat aku yang kecil, yang tak kuat, yang tak besar seperti mana umat-umat terdahulu, ya Allah. Allah terima doa Nabi. Baik ya Muhammad, aku terima doa. Umat yang nak buat maksiat, nak apa, silakan. Dia nak sombong, dia tak mau ikut surah aku, tak mau ikut hukum Allah, hukum aku nanti ni biarkan. Tapi aku akan beri juga azab mereka bila mereka mati, tuan-tuan. Itu doa daripada Nabi, pengorbanan Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Itu diingat kat kita, tapi umat tak ingat dengan Nabi. Muslimin muslimat yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kelimanya, mereka dijadikan umat terakhir supaya tidak lama berada di alam kubur. Mereka dijadikan umat terakhir supaya tidak lama berada di alam kubur, tuan-tuan. Kita kena beruntunglah sangat, tuan-tuan. Kita ni untuk apa? Tujuannya untuk kita memperbanyakkan amalan-amalan soleh kita, tuan-tuan. Amalan soleh ni lah yang akan menolong kita masuk di dalam alam barzakh kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum berlaku yaumul qiyamah, sebelum berlakunya kedatangan fitnah dajjal, cepat-cepatlah menuai benih. Tu guru kata, menuai benih tu apa? Bukan menuai padi tu. Ni menuai benih ni bercucuk tanam amalan-amalan soleh kita. Nak buat baik dengan kawan, dengan sedekah, ada dengan apa dia. Masa ni lah akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia mati esok, kubur dia akan diperluas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Mati dalam keadaan baik, tuan-tuan. Masa saya duduk dekat pondok dulu, saya kenal seorang sahabat saya. Dia ni dapat hidayah masuk pondok. Dia cakap dengan saya, "Betaloi, dan dia hidup tak lama. Pasal apa dah? Dan dia kena barang otak. Kena barang otak untuk apa? Doktor dah beritahu kat Dan dah, dia hidup tak lama. Doktor pernah berminggu jugalah. Orang sakit jangan lupa cakap macam tu. Dan doktor hari ni yang setengah-setengah doktor lah, bukan semua doktor. Pakcik ni mungkin tak boleh pilih lah kot. Janganlah cakap macam tu. Riau kawan tu.
dalam Islam Nabi ajar bila orang sakit kita kenalah berikan gembira hati dia. InsyaAllah pakcik sakit akan sembuh, InsyaAllah cakap macam tu. Ni dia bagi kawan kopi tu. Pakcik dia boleh 2-3 hari tak pergi kot dia tu. Boleh pergi dia tu. Ni orang kita ni, dia tak mengaji dia faham. Teruk habis. Dia jabat kat saya. Dia tak lama bila dia tak ada tu, kau doa-doa lah kalau dia tu. Kau janganlah cakap macam tu. Ni kawan kancing ni tu kan. Duduk kat pondok sebelah ni. Dia dapat ayah masuk pondok, dia mengaji suruh apa semua. Bila kita dengar pukul 3 pagi, salat tahajud, baca Quran tuan-tuan, muka Allah betul. Jadi orang rajin buat amal ibadat soleh dengan Allah ni, tarikan tu ada. Hati kita tengok dia jadi seronok, suka pun ada tuan. Betul kata itu tak lama meninggal dekat hospital hospital banding tuan. Umur muda lagi 26 macam tu. Dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum dia nak dijemput oleh Allah, dia dah siap dan perkemaslah amalan-amalan soleh dia. Dengan zikir dia, bila berjalan pergi zikir tahlil ni, tasbih kat tangan dia tak tinggal tuan. Allah betul-betul. Tasbih kat tangan tak tinggal ni. Rajin sangat buat amalan-amalan sunat tuan-tuan. Dengan zikir Al-Quran apa semua tak apalah, dah meninggal macam tu. Mayat dia bawa balik ke Geri. Bila bawa balik ke kampung, imam nak mandikan jenazah dia. Allah tuan-tuan. Dia punya jenazah badan dia ni seperti agak-agak tuan-tuan. Allah. Seperti agak-agak ni tak masuk macam dalam metro tu. Bapak tu tak mahu tuan-tuan. Macam dalam metro sinar harian tu kesal lagi boleh pakai tuan-tuan. Tak mahu lagi lah. Patutnya bagi masuk, bagi orang sedar tentang ni tuan-tuan. Tapi bapak ni tak mahu tuan-tuan. Macam agak-agak lembut semua. Lepas tu bawa pula kubur. Si penggali kubur tu gali kubur. Awak nak wangi macam ni mana dia dah. Pakai minyak tar. Oi, minyak tar pula penggali kubur pakai minyak dia. Aku fikir kot dia tu. Tu ada dia. Dia wangi macam ni dah. Tuan-tuan, maknanya Allah ni mati dalam keadaan baik tuan-tuan. Kita dah mati dalam keadaan je tuan. Dan juga orang bagi tahu ni dahi dia ni berpeluh tuan. Muka bersori tuan. Allah tuan. Ni saya punya arwah kawan saya ni umur 26 mati. Allah tuan. Mati dalam ikutnya tu lah. Elok tu. Dulu dah harum biru bercampur dengan black metal spray sheet. Woi macam-macam rambut tegak lebih daripada tu. Tajam-tajam tuan. Bila masuk pondok dapat hidayah, topak semua-semua, mengaji semua-semua. Daripada tak berhenti baca Quran itu, berhenti tu. Sekali kena ayat Al-Quran, sekali-sekali ayat Quran dia ingat tuan. Ni dikatakan hidayah daripada Allah. Bila topak semua-semua punya tuan. Jangan topak taubat, ni topak semua-semua ni. Allah tuan-tuan, mati bersebab dia punya jenazah dia seperti agak-agak. Lepas tu orang kampung susun keranda mayat. Macam tak ada mayat ni, ada mayat pun tak ada mayat ni kata. Tuan. Ada pun tak ada mayat ni, kengan macam tu. Tuan. Itu menunjukkan hamba Allah mati dalam keadaan baik tuan. Tu yang kita nak, mati dalam keadaan baik. Betul juga dekat Kuala Terengganu, Tok Guru Selahong. Tuan-tuan tahu Tok Guru Selahong? Dekat Kuala Terengganu, masa dia hidup ni tuan-tuan, saya dah jumpa semban dengan cucu dia. Masa dia hidup, rumah dia ni sungai. Lepas tu terus mengalir pergi ke laut. Pergi ke laut. Masa dia hidup, buaya ada. Buaya ada, binatang lain yang pelik-pelik pun ada. Bila dia mati, binatang sekali pun mati. Tuan, ni orang yang kerumah ni, taraf dengan tu kenali ni, menunjukkan binatang pun kenal wali-wali Allah, kekasih Allah, orang-orang yang beriman. Dia meraih umur. Bila wali Allah tu guru ni meninggal, sekali boyok meninggal. Bila jenazah dia ada dekat dalam rumah tuan, mai pula timbul burung-burung yang tak pernah tengok buat bulatan. Sebab dia pun pati bulat. Faham tak ni? Tuan. Dia raih ilmu. Selagi ada jenazah tu guru tu, selagi tu dia buat bulatan. Dia pusing dia buat bulatan tuan. Sebab tu guru pun pati bulat. Tuan. Selagi tu dia meraih macam-macam burung, dia meraih semua. Allah betul-betul. Mai timbul pula burung penguin. Selama ni tak pernah timbul pula burung penguin. Nampak tuan-tuan? Maknanya binatang pun dia kasih. Dia kenal hamba Allah yang arif billah dekat Allah untuk guru tuan.
Itu yang kita nak dekat dunia. Kalau siapa yang kita kasih, kita akan bersama dengan orang itu juga, tuan-tuan. Kalau kita kasih kepada pemimpin-pemimpin yang korut, pemimpin-pemimpin zalim, pergilah dengan dia. Selagi hang tak bertaubat, selagi tak insaf, hang ikutlah pemimpin itu. Sebab tu al-ulama warasatul anbiya, ulama tu adalah pewaris Nabi. Bersama ikut ulama tu kan. Tapi ikut ulama tu, ikut ulama yang betul-betul yang berani menyatakan benda kebenaran. Jangan ikut ulama dalam semak. Dan ni banyak ulama dalam semak. Ustaz-ustaz ini mampu ayu pun berlambat hari ni. Ustaz ini mampu ayu tak boleh pakai ni berlambat, tuan. Mengaji PhD monster balik-balik daripada Malaysia. Saya ni lagi setiap bulan belas ribu, bukan cakap 12,000, 20,000 ni. Tunggu. Daripada kakak lah ni, habislah. Tuan, kena apa dah? Habislah. Dulu kakak ustaz elok ceramah lah ni, habislah lingkup dah. Habis tuan. Ustaz dah ada kau yang cantik tu lah. Benar lah. Ustaz ada kau yang cantik tu. Mengaji PhD daripada Mesir balik-balik. Habis tuan. Itu dia katakan ulama dalam semak. Ustazah tak boleh pakai ustazah ini mangkuk ayun. Ustaz ini mangkuk ayun dan ini berlambak, tuan-tuan. Nak pilih ustaz, nak tengok ustaz, bersamalah ustaz dan ulama yang berani menyatakan benda kebenaran, tuan-tuan. Walaupun pahit sekalipun hak benda kebenaran, kita mesti ikut Islam, tuan-tuan. Pilih pemimpin yang ikut Islam, tuan-tuan. Sebab itu yang hari ini banyak bala yang kita timpa hari ini, tak kira orang beriman ke orang yang tidak beriman, Allah berikan bala semacam juga. Pasal apa? Pemimpin tak mau mengikut Islam. Habis rosak kerutuan akhlak. Semuanya anak muda-mudi kita, tuan-tuan. Habis tabuk, tuan-tuan. Dah pimpin pula tak mau ikut hukum Islam. Itu bala datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan bala kecil-kecil dia cukuplah. Dia tak beri besar-besar tu dah. Kalau dia beri besar-besar, mampuin kita, tuan-tuan. Nasib kita ni tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita beruntung. Kalau tak ada Nabi tak berdoa dekat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah, tuan-tuan. Itu yang dikatakan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi ni diambil daripada kitab Tambihul Ghafilin, tuan-tuan. Tambihul Ghafilin. Insya-Allah, tuan-tuan, kita berhenti setakat tu dulu untuk pun beri isyarat tu, tuan-tuan. Ini sebagai pengganti ustaz isi mana kosong malam ni, tuan-tuan. Tak boleh lama-lama ustaz kita terlajak lagi. Malu dah orang baru. Tak lagi dapat pasal-pasal dia dapat maki dah lagi. Ustaz ni panjang lebar pula lah. Dah masuk dah ni. Dah ada orang baru Samsung pula ni. Dapat pasal tuan. Insya-Allah, tuan-tuan. Sekiranya umur panjang dan ada kesempatan yang akan datang, kita boleh bertemu lagi, tuan-tuan. Yang mana baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang kurang tu kelemahan diri saya sendiri. Sebelum tu saya malu sikit. Saya ada bawa produk buatan Muslim, minyak rambut terapi 30 juzuk Al-Quran. Minyak rambut ni bukan saya punya, tuan-tuan. Saya tolong seorang ustaz. Dia nak bangunkan pondok madrasah dia. Orang jemaah kita, tuan-tuan. Siapa lagi kita tolong kita lah, tuan-tuan, yang mana ada hari ni saham akhirat, tuan-tuan. Minyak rambut terapi 30 juzuk Al-Quran. Yang dibaca semua doa syifa apa semua, harga RM15. Ada siapa yang kenal lagi boleh main kat jumpa saya dekat kereta Wira lagi BCS 900 lagi. Selesai solat Isyak boleh saya buka bonet tu lah, tuan-tuan. Yang rambut ada macam-macam lagi, tuan-tuan. Mana berkenal lagi boleh lah jumpa saya lagi. Dan juga sesiapa yang nak buat upah haji dan umrah bolehlah jumpa saya ataupun ambil nombor telefon dekat cikgu lagi mana upah haji yang semua boleh bagi tahu saya untuk tahun ni lah, tahun 2014 dan 2015. Saya baru sahaja bersama dengan seorang pakcik ni, dia orang dah berpengalaman menjaga umrah dan haji. KRS Stable sedia merehat. Saya tak ada apa, tuan-tuan, allowance bulanan tak ada. Ni lillahi ta'ala dia ajak saya main hang kembang belah Penang, belah Kedah, tak apa, tuan-tuan. Cukup jemaah sampai sekali kata. Dan juga saya sebagai mutawif pemimpin umrah dan haji, cukup jemaah saya akan buat khusus semua, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, mana baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mana yang kurang tu kelemahan diri saya sendiri. Sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna bil-iman wa amritna bil-iman wa ashirna bil-iman wa adkhilna jannata ma'al iman wa rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin.